Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, hari ini saya ingin bawakan sedikit kepada anda semua yang menonton video ini pada hari ini berkenaan dengan isu tuntutan KWSP secara bersasar, yang mana dua posting daripada saudara Azmi Bugis, daripada Abang Azmi Bugis semalam yang menarik perhatian saya. Yang pertama adalah berkenaan dengan isu segelintir pencarum yang tidak bersetuju dengan tuntutan KWSP secara bersasar ini. Okey, kemudian mereka kata jika diteruskan pengeluaran ini, kononnya akan membuatkan ekonomi negara terjejas. Okey, jadi persoalan daripada Abang Azmi Bugis adalah bagaimana pula dengan isu mereka yang bersara mencapai pada usia 55. Setiap tahun ada saja orang yang mencapai pada usia 55 yang mana mereka ini membuat pengeluaran wang KWSP mereka. Adakah itu tidak menyebabkan ekonomi negara terjejas? Okey, dari segi definisi dalam bahasa layman lah, bahasa orang kebiasaan macam kita, bahasa yang mudah, kumpulan wang simpanan pekerja. Wang itu adalah wang simpanan pekerja. Tapi kalau alasan-alasan yang diberikan untuk menolak tuntutan KWSP ini adalah alasan yang berkaitan dengan ekonomi, yang mana ianya adalah dalam skop pelaburan. Dalam bahasa yang mudah, memanglah KWSP ini dia punya, orang kata, fungsi, operasi dan sebagainya melibatkan pelaburan dan ada keperluan untuk pelaburan dan sebagainya. Tetapi dalam bahasa yang mudah, dia adalah wang simpanan, saraan. Okey, jadi sebenarnya tidak ada isu lampu dah habis bateri. Jadi sebenarnya tidak ada isu pun jika pencarum ini menuntut pengeluaran mereka daripada wang caruman mereka sendiri, sebab itu adalah wang caruman simpanan pekerja, yang mana hakikatnya secara asasnya pengeluaran ini adalah apabila mencapai usia persaraan 55. Jadi tuntutan kita ini adalah secara bersasar, yang mana bagi mereka yang berada dalam kategori suri rumah, ibu bertunggal dan juga mereka yang sudah tidak aktif pencarum, dibenarkan membuat pengeluaran seperti usia 55 tahun, kerana hakikatnya dalam realiti sekarang ini mereka ini juga seperti sudah bersara awal. Mereka sudah tidak ada caruman aktif dalam tempoh 1 tahun, dalam tempoh bukan 1 tahun, dalam tempoh satu jangka masa yang panjang, mungkin dah lebih daripada 5 tahun, 10 tahun dan sebagainya. Jadi ada kewajarannya untuk dibenarkan membuat pengeluaran kepada mereka ini supaya mereka dapat merencana dan juga merancang wang simpanan di dalam caruman KWSP mereka untuk digunakan pada apa saja yang mereka rasa perlukan. Kadang-kadang orang yang menolak ini, dia orang tidak meletakkan diri mereka ini di tempat situasi pencarum yang memerlukan pengeluaran ini, kerana pada usia, contohnya dah bekerja sejak pada usia 18 tahun, kemudian pada usia 44 tahun ataupun pada usia, contohlah 42 tahun, berhenti dan sebagainya, fokus untuk menjadi suri rumah sebagai contoh. Kemudian sekarang ini dah berusia 47 tahun, dah 5 tahun dah tidak mencarum, tidak bekerja dan sebagainya. Jadi dan ikut perkembangan keluarga, anak-anak, menjaga anak-anak dan sebagainya, mereka ini sudah tidak boleh kembali kepada sektor pekerjaan, kepada industri. Jadi mereka ini sebenarnya ada kewajaran untuk diberikan pertimbangan untuk mengeluarkan wang caruman mereka. Setidak-tidaknya wang caruman tersebut boleh digunakan untuk menstrukturkan semula kewangan mereka. Pada usia 55, mungkin mereka tidak memerlukan wang itu seperti mana mereka memerlukan wang itu pada masa sekarang. Mungkin untuk tujuan penambahbaikan kehidupan mereka, untuk tujuan pendidikan anak, ataupun untuk digunakan sebagai modal tambahan. Walaupun kerajaan memberikan banyak kemudahan modal dan juga infrastruktur, mungkin mereka ini memerlukan modal tambahan untuk membolehkan mereka punya pendapatan melalui perniagaan dan sebagainya lebih realistik, lebih berjaya dan lebih besar. Jadi setiap orang yang menuntut pengeluaran ini, mereka ini mempunyai alasan mereka tersendiri. Berkenaan dengan isu ekonomi negara dan sebagainya, kita tahu jumlah ini sebenarnya bukanlah terlalu besar, sebab secara besar saat ini mungkin sekitar beberapa bilion sahaja. Kita pun sekarang ni kita dikongsikan dengan pelbagai info salah laku dan sebagainya yang melibatkan jumlah yang berbilion-bilion ringgit,
puluhan bilion ringgit. Jadi sebenarnya isu berkenaan dengan ekonomi ini bukannya datang daripada rakyat ataupun bukannya datang daripada pencarum, kerana kita meminta apa yang sebenarnya hak kita, tetapi instead of kita boleh tunggu benda tu pada usia 55, kita minta diberikan awal seperti pengeluaran pada 55. Isu berkaitan dengan ekonomi dan sebagainya, terjejas dan sebagainya, ini adalah satu isu di dalam negara itu sendiri, pentadbiran dan sebagainya, salah laku dan sebagainya. Ini benda yang lebih realistik, ini benda yang lebih jelas. Yang keduanya adalah isu disebabkan ekonomi di dalam dunia, inflasi dan sebagainya. Jadi apabila ada isu berkenaan dengan inflasi, pelbagailah perang dan sebagainya, jadi sudah tentulah ianya akan memberikan tekanan kepada semua negara di dunia. Masalah ekonomi ini bukan masalah Malaysia sahaja, malah seluruh dunia. Negara yang kaya seperti Amerika, seperti Jepun, Korea dan sebagainya pun terjejas dengan keadaan sekarang. Jadi di mana realistiknya apabila mereka yang menolak cadangan ini mengatakan bahawa akan menyebabkan ekonomi negara terjejas, sedangkan yang lebih menjejaskan ekonomi negara kita ni adalah seperti yang telah berlaku sebelum-sebelum ini. Saya pun tak nak sebut secara direct lah, tapi kita semua boleh fikir sendiri, jumlah yang hilang, disalahguna dan sebagainya lebih besar dan sangat besar berbanding dengan apa yang kita tuntut melalui pengeluaran Kedai BSP secara bersasar. Okey, dan yang keduanya, posting Abang Azmi berkenaan dengan beliau ada menerima satu maklumat daripada media bahawa tinjauan daripada media ini mendapati mereka yang mahukan Datuk Seri Anwar Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri, mereka ini merasakan pengeluaran Kedai BSP ini tidak akan dilaksanakan sama sekali, dan juga mereka merasakan tidak ada keperluan kerana mereka mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim ini diangkat sebagai Perdana Menteri, kemudian yakin dengan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini untuk memulihkan ekonomi negara, FDI pelabur negara akan masuk dengan lebih banyak, pertambahan peluang pekerjaan dan boleh membantu rakyat untuk meringankan beban dan kos sara hidup, serta menghapuskan inflasi dan menurunkan kadar OPR pada asal. Inflasi mana boleh dihapuskan? OPR kalau kata asal pun memang tinggi, yang sejak COVID ni yang turun. Jadi pandangan-pandangan sedemikian kalau kata ada berkonsern daripada pihak media, mana boleh kita nak hapuskan OPR seperti COVID lah. COVID ni dia adalah coronavirus. Virus ni dia memang ada dalam kehidupan seharian kita. Contohnya virus influenza ataupun flu dan sebagainya, sesama baik, kemudian dia datang lagi. Jadi benda-benda ni adalah benda-benda yang tidak boleh dihapuskan. Datanglah siapa yang jadi Perdana Menteri sekalipun, benda ini bukan benda yang boleh dihapuskan. Cuma kebijaksanaan mereka ini mungkin boleh, orang kata, mengurangkan beban ataupun liability yang ditanggung oleh rakyat. Tapi pada masa yang sama juga, seperti yang telah dijelaskan tadi, pengeluaran ini sebenarnya tidak akan menjejaskan ekonomi negara, kerana takkanlah negara Malaysia ini bergantung 100% pendapatan dan pelaburan hanya daripada kumpulan wang sebenar bekerja saja. Malah kita ada juga institusi lain yang melabur dan sebagainya, khazanah kita ada yang di bawah kerajaan Saim Dabi dan sebagainya. Mereka ini juga menjana pendapatan untuk negara, Petronas, MISC dan juga banyak organisasi yang lain. Jadi yang kita minta ini adalah diawalkan untuk mereka yang kata terkesan ini dan sebagainya, untuk diberikan mereka ini akses kepada akaun satu mereka ataupun keseluruhan wang Kedai BSP mereka ini. Jadi seperti apa yang saya nak counter balik lah berkenaan dengan cadangan memilih Datuk Seri Anwar Ibrahim dan sebagainya. Malah cadangan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin saya lihat lebih baik, kerana beliau dalam manifesto Perikatan Nasional bercadang untuk mewujudkan 1 juta peluang pekerjaan berpendapatan tinggi. Berpendapatan tinggi ini maksudnya boleh menjana satu jumlah pendapatan yang lebih baik untuk isi rumah, dan fokus dia tidaklah kata untuk mereka yang tidak bekerja atau menganggur ini saja. Malah sebagai contoh, katalah sekarang saya berada pada tahap ini dalam pekerjaan saya. Apabila kerajaan, contohnya Perikatan Nasional, mentadbir negara, mereka berjaya sebagai contoh mewujudkan peluang pekerjaan berpendapatan tinggi yang lebih baik, jadi saya mungkin boleh, orang kata, enhance, career enhancement, orang kata menambah baik saya punya kerjaya dan sebagainya. Saya mungkin boleh tergolong dalam mereka yang berpendapatan tinggi. Tempat yang saya kosongkan tadi kemungkinan besar boleh diisi oleh mereka-mereka yang mungkin baru nak masuk dalam industri, yang baru nak masuk semula ke dalam industri dan juga sebagainya. Jadi perkara ini
sebenarnya adalah lebih realistik. Tetapi kedua-duanya jika hendak dilaksanakan, kita tidak boleh memberikan jaminan bahawa ianya boleh dilaksanakan dalam tempoh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Siapa yang boleh memberikan janji ataupun jaminan bahawa FDI pelabur, OPR rate boleh terkawal, kata inflasi yang kata nak hapus tadi dan sebagainya, itu boleh memberikan jaminan dalam masa 5 tahun benda itu semua akan terjadi, terlaksana. Adakah mereka boleh memberikan jaminan? Dan kalaulah kata mereka boleh memberikan jaminan sekalipun dalam tempoh 5 tahun, masalahnya untuk hari esok, bagi pencarum yang terjejas ini, yang memerlukan wang ini, apa yang mereka perlu lakukan untuk mendapatkan orang kata sokongan untuk kehidupan seharian mereka dalam bentuk akses wang tunai. Jadi kita bercerita untuk tempoh jangka masa yang panjang itu adalah sangat baik. Saya percaya siapa saja yang merintah, mereka akan mempunyai idea ataupun solusi untuk membaik pulih ekonomi negara. Tetapi macam mana dengan cerita untuk hari esok, lusa, tulat, tulin dan juga minggu depan? Itu tidak dijawab oleh mana-mana pihak sekalipun. Jadi walaupun tindakan Datuk Tan Sri Muhyiddin Yassin ini yang menyatakan bahawa KBSP bersasar akan dilaksanakan apabila dilantik sebagai kerajaan dan sebagainya, dilihat sebagai tindakan populis untuk meraih populariti, sebagai gula-gula dan sebagainya. Tapi gula-gula inilah, populariti inilah yang diperlukan oleh rakyat dalam masa sekarang, sebab kita pun tahu kerajaan pun tidak boleh orang kata dalam masa yang singkat, dalam masa 24 jam menyelesaikan isu ekonomi rakyat ataupun pencarum yang terkesan ini. Jadi sudah tentulah pengeluaran KBSP ini adalah salah satu mekanisme yang terbaik untuk membantu pencarum. Kemudian apabila ekonomi boleh ditambah baik dan sebagainya, diwujudkan peluang pekerjaan baru dan sebagainya, pencarum-pencarum ini yang mana yang sekarang ini mungkin orang kata data aktif mencarum dan sebagainya, mungkin mereka boleh kembali kepada sektor pekerjaan, menjana pendapatan yang baik sebagainya, dan seterusnya akan mencarum semula. Kemudian daripada sudut kerajaan pula, mereka boleh mengkaji bagaimana untuk menambah baik jumlah simpanan apabila pencarum ini sampai kepada usia persaraan. Itulah peranan-peranan golongan-golongan profesional, pemimpin yang berada di luar sana untuk sebenarnya kontribut kepada apa mekanisme yang mereka boleh lakukan untuk membolehkan wang caruman kita apabila sampai pada usia persaraan adalah berada pada tahap yang orang kata selesa. Jadi dalam masa yang sama, mereka tetap perlu melaksanakan KBSP secara bersasar ini. Jadi itu saja sedikit yang saya nak kongsikan berkenaan dengan pandangan serta dua perkongsian yang Abang Azmi kongsikan di dalam posting Facebook beliau. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya, Firdaus Selamat Channel. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.